pindaan berkaitan kewarganegaraan. Hak dan kedudukan kami di Sabah dan Sarawak jelas dilindungi. Ianya di bawah perkara 161I-2-A seperti yang telah ditaklimatkan kepada kami tempoh hari bahawa sesi libat urus juga telah diadakan dengan Kerajaan Sabah dan ianya selaras dengan peruntukan yang saya sebutkan tadi. Namun saya perlukan pengesahan di sini. Saya quote, tiada pindaan boleh dibuat kepada perlembagaan ini tanpa persetujuan yang di-Pertuan Negeri bagi negeri Sabah atau Sarawak atau tiap-tiap satu daripada negeri Sabah dan Sarawak yang berkenaan itu. Saya mohon penjelasan, adakah TYT Sabah telah bersetuju dengan pindaan ini? Saya berpandangan bahawa dalam pindaan perlembagaan sebesar ini sepatutnya dan seharusnya TYT lah yang meluluskan. Saya tujukan perkara ini kepada kerajaan negeri. Ya, saya tahu ini adalah perlembagaan persekutuan. Ya, tempat dia memang di parlimen. Tapi kita ada 161I, bah. Itu kelebihan kita, bah. Kita cakap kita mau jaga rumah kita. Kalau kita cakap kita mau jaga rumah kita, kenapa kita tidak angkat suara kita sendiri? Kenapa kita tidak bahas perkara ini di dalam Dewan Undangan Negeri? Kenapa kita tidak angkat martabat Dun Sabah? We should empower our state assemblymen to share their opinions. Bagi peluang kepada semua adun kita untuk kemukakan pandangan. Baru ada suara, baru kedengaran, bah. Sedangkan laporan ketua audit pun sekarang dibahaskan di parlimen. Burukkah, baikkah sesuatu laporan ataupun pindaan itu kita mesti bahas. We must embrace that so we can improve. Tuan Yang di-Pertua, berbalik kepada pindaan hari ini, saya secara peribadi dan secara dasarnya tiada masalah. Walaupun telah dijelaskan oleh Kementerian dan YB Menteri sendiri tentang beberapa persoalan dan kerisauan pihak-pihak tertentu, saya rasa sangat perlu YB Menteri sendiri mengulang semula respon dan jaminan kerajaan to be recorded di parlimen ini. Pertama, mengenai senario pemastautin tetap di Sabah. Pemastautin tetap di Sabah adalah ada kelainan berbanding di tempat-tempat lain di Malaysia. Bayangkan orang asal Sabah, dusun, murut, sungai, bajau dan bangsa-bangsa lain yang masih belum mendapat status sebagai warga negara Malaysia. Mungkin sebab daftar lewat atau mungkin disebabkan ibu bapa bercerai dan tiada sijil nikah. Mau cari sijil nikah, mamak budak tu pun sudah lari, bah. Bagaimana atau meninggal dan sebagainya. Selalu kes-kes begini yang saya jumpa. Dan melalui pindaan ini saya mahukan kepastian dan jaminan daripada kerajaan bahawa semua permasalahan ini dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum akta ini dikuatkuasakan. Kes-kes lama diselesaikan sebab terlampau lama tunggu. Kedua, saya juga ingin mencadangkan supaya anak-anak yang tiada dokumen ini dibenarkan untuk menduduki apa-apa saja peperiksaan oleh kerajaan Malaysia, terutamanya peperiksaan SPM, sementara menunggu keputusan rayuan warga negara. Macam kes yang saya jumpa, bapa dusun, mama Indonesia, lepas tu mama lari tak tahu pergi mana. Budak pandai lagi, bah, kesian. Macam manalah masa depan dia? Saya berharap pihak kerajaan bukan saja membenarkan mereka-mereka ini menduduki peperiksaan, tetapi keputusan mereka juga haruslah diiktiraf dan layak untuk masuk universiti awam tempatan. Kita kenal bapa dia, nenek dia, ketua kampung pun sudah tahu whole keluarga ini memang orang Sabah, orang Kota Belud. Ketiga, bulan lalu Kabinet Negeri telah meluluskan penubuhan jawatan kuasa khas status kewarganegaraan Sabah JKK-SK dan pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk Sabah tanpa dokumen pengenalan diri. Soalan saya, apakah jaminan yang boleh diberikan kerajaan hari ini bahawa peranan dan fungsi Special Task Force ini tidak terjejas dengan kuasanya dengan pindaan ini? Dan sejauh manakah penglibatan KDN dan bidang kuasa yang diberikan kepada jawatan kuasa ini? Adakah sama dengan jawatan kuasa di Sarawak? Tuan Yang di-Pertua, saya mau cakap ini di sini. My fellow Sabahan, kita kena tahu beza stateless dan PTI. Pendatang tanpa izin atau PTI ini adalah mereka yang datang ke negara kita secara haram, yang masuk entah dari mana-mana. Tapi stateless pula adalah orang yang tidak mempunyai warga negara, yang tiada kerakyatan. Mereka yang saya sebut awal tadi, bapa dusun, mama Indonesia, tetapi budak tu dia tiada IC. Dia ini tergolong dalam stateless. Sekarang saya mau tanya, sebagai orang Sabah, kamu mau tahu enggak berapa ramai PTI dalam Sabah sekarang? Bukan stateless PTI. Kamu mau tahu?
Sebab saya mau tahu. Tapi in order to do this, we need to count them one by one. Kita kena kira diorang satu-satu. So there is a process to do this. Dalam hal ini kita kena satu hati sebagai orang Sabah. Jangan ada tu kecurigaan ataupun antara kita satu sama lain, tuduh menuduh dan sebagainya. Saya secara peribadi saya sokong apa saja usaha ke arah ini. Otherwise banyak perkara tidak akan selesai, termasuklah isu pembangunan, urusan pembangunan kerana sangat bersangkut paut secara tidak langsung. Terakhir, saya ingin menasihati semua warga negara Malaysia, terutamanya orang Sabah, termasuk diri saya sendiri. Kewarganegaraan anak-anak ini adalah masa depan dan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Jangan cuai. Daftarlah perkahwinan. Daftarlah anak-anak kita. Jangan lambat daftar. Sebab itu adalah masa depan dan nasib diorang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.